والرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا وظهرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudaraku sedang jemaat yang dikasihi sekalian, terlebih dahulu saya berpesan kepada diri saya dan kepada sidang jemaat sekalian supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Dan janganlah kita mati melainkan benar-benar menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan segala suruhan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat, keberkatan, keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala di kehidupan dunia yang sementara ini dan lebih lagi di alam akhirat yang kekal abadi. Sidang Jumat yang dikasihi sekalian, kita masih lagi berada di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengutus nabi dan rasul setiap zaman berzaman hinggalah ke nabi yang akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengutuskan Nabi Nuh alaihi salam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum 'adzabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin an i'budullaha wattaquhu wa ati'un. Sesungguhnya kami telah mengutus Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya untuk memberikan peringatan kepada kaumnya sebelum datang azab yang pedih daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, sesungguhnya aku pembawa pemberi amalan yang sebenarnya, hendaklah kamu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan ikutilah aku. Begitu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Dan kami telah mengutuskan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membawa berita gembira kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang menerima ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berilah berita gembira kepada mereka dan memberi amalan tentang azab yang pedih daripada Allah Subhanahu wa taala sekiranya menolak ajaran yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumat yang dikasihi sekalian, dalam kitab Barzanji di mana kita melihat
ومعنى نقله إلى مقره من صدقة آمنة الزهرية، وخصها القريب بأن تكون أما لمصطفى. Dan apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menzahirkan Nur Muhammad ke alam nyata, bertubuh badan bernyawa bersifat dengan sifat kebatinan yang ada, lalu dipindahkan Nur Muhammad ke dalam rahim ibunya Aminah, ibu yang mulia. Itulah yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Aminah sebagai ibu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, baginda disusukan oleh ibunya hanya beberapa hari. Kerana Aminah terlampau bersedih berduka cita disebabkan suaminya telah meninggal dunia ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berumur 2 bulan dalam kandungan, menyebabkan badan beliau terus kering dan tidak mengeluarkan susu. Selepas itu Nabi SAW disusukan oleh Suwaibatul Islamiyah, iaitu hamba kepada Abu Lahab, bapa saudara Nabi, sementara menunggu untuk diserahkan kepada ibu susuan yang datang daripada perkampungan Bani Sa'ad. Mengikut adat orang-orang Arab, bangsawan kanak-kanak yang baru lahir dihantar ke desa supaya dapat mempelajari pergaulan yang baik, supaya dapat mempelajari akhlak yang mulia, membentuk tubuh badan yang sehat dan berbahasa Arab yang fasih. Maka adat menyusu ke desa juga telah dapat menambah pendapatan penduduk desa, melahirkan suasana hormat menghormati dan sejahtera di antara penduduk desa dan juga penduduk kota. Sidang jemaah yang dikasihi sekalian, Halimatus Sa'diyah bersama suaminya Al-Harith bin Abi Thu'aib datang ke Mekah bersama-sama dengan rakan-rakannya bagi tujuan untuk mendapatkan anak susuan. Di Mekah, kawan-kawan Halimatus Sa'diyah yang lainnya telah berjaya mendapatkan anak susuan mereka. Manakala Halimatus Sa'diyah masih gagal untuk mendapatkan anak susuan disebabkan untanya lambat sampai, beliau ketinggalan ke belakang. Abdul Muttalib telah menawarkan soalan demi soalan kepada perempuan Bani Sa'ad. Wahai perempuan, sudikah kamu menjadi ibu susuan kepada cucuku yang yatim ini? Tetapi apabila perempuan mendengar anak yatim, maka apalah yang ada pada anak yatim? Sudah tentulah mereka tidak akan mendapat upah yang lumayan, tidak mendapat sumbangan ataupun pulangan yang mewah. Seorang demi seorang Abdul Muttalib menawarkan kepada perempuan Bani Sa'ad, tetapi kesemuanya menolak. Dan pada hari itu kesemua perempuan yang lain telah mendapatkan anak susuan mereka. Manakala kemah Halimatus Sa'diyah tidak dapat tidur pada malam tersebut kerana memikirkan nasib mereka yang masih belum mendapat anak susuan, sedangkan kawan-kawan mereka semuanya telah mendapatkan anak susuan dan bersiap sedia untuk kembali semula ke perkampungan Bani Sa'ad. Manakala Halimatus Sa'diyah dan suaminya tidak telah tidur pada malam itu, akhirnya keesokannya mereka berusaha lagi. Abdul Muttalib memberitahu kepada Aminah, menantunya, wahai Aminah, bapa gagal mendapatkan ibu susuan kepada bayi Muhammad ini, tetapi insyaAllah bapa akan mencari lagi pada hari keesokannya. Maka Abdul Muttalib pun mencarilah pada keesokannya, terpandang kepada Halimatus Sa'diyah. Maka
Maka dia kata, wahai puan, siapakah puan? Adakah puan datang bersama dengan kumpulan perkampungan Bani Sa'ad? Ya, Halimatus Sa'diyah memperkenalkan dirinya. Sudikah puan menyusukan cucu saya yang yatim ini? Maka Halimatus Sa'diyah pada mulanya mendengar perkataan yatim, maka beliau pada mulanya menyangka apalah yang ada pada anak yatim. Terdiam Halimatus Sa'diyah. Lalu Abdul Muttalib mengulangi soalannya, sudikah puan mengambil cucu saya yang yatim ini sebagai anak susuan? Maka tersentaklah Halimatus Sa'diyah, wahai tuan, sudikah tuan tunggu sebentar, saya ingin bermesyuarat dengan suami saya. Silakan tuan. Abdul Muttalib mengharapkan keputusan yang positif. Kan sebelum ini kesemuanya perempuan-perempuan yang ditawarkan menolak untuk menyusukan cucunya yang yatim, disebabkan mereka ingin mendapatkan pulangan harta yang banyak hasil daripada upah menjadi ibu susuan. Halimatus Sa'diyah bergegas kembali ke kemahnya, wahai suamiku, demi Allah, saya akan mengambil anak yatim itu sebagai anak susuan. Lalu suaminya mengatakan, wahai istriku, tidak ada salahnya kamu mengambil anak yatim ini sebagai anak susuan kamu. Mudah-mudahan kamu mendapat kebaikan, keberkatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana kamu sanggup mengambil anak yatim sebagai anak susuan kamu. Sedangkan kesemua perempuan-perempuan yang lain meninggalkan, tidak mahu menyusukan anak yatim ini. Dan gembiralah Halimatus Sa'diyah bergegas menemui Abdul Muttalib, wahai Abdul Muttalib, saya sudi untuk menyusukan cucu tuan yang yatim ini. Lalu Abdul Muttalib merasa sangat gembira disebabkan adanya perempuan yang sanggup menyusukan cucunya yang yatim. Sidang jemaah yang dikasihi sekalian, rombongan tersebut berjalan bersama-sama dengan membawa anak susuan masing-masing, dengan menunggang keledai dan unta masing-masing. Dalam perjalanan, Halimatus Sa'diyah merasa hairan kerana unta tunggangannya yang terus kering dan membawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan begitu cepat, mendahului tunggangan lain-lain yang ditunggang oleh kawan-kawannya. Setelah jauh meninggalkan kawan-kawannya, mereka berteriak, wahai binti Abu Zu'aib, nama panggilan kepada Halimatus Sa'diyah, tunggulah kami, berhentilah dulu, tunggu sebentar. Halimatus Sa'diyah berhenti menunggu mereka, dan setelah dekat mereka bertanya, apakah unta dan keledai yang engkau tunggangan adalah unta yang sama ketika engkau datang ke Mekah? Maka Halimatus Sa'diyah menjawab, ya demi Allah, inilah unta yang aku bawa ketika ke Mekah, dan inilah unta yang aku naik ketika kembali semula ke kedai kampung. Mereka menyahut, wahai Halimatus Sa'diyah, pasti ada hal yang luar biasa pada untamu itu. Tetapi yang luar biasanya bukan sebenarnya pada unta, tetapilah pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, disebabkan keberkatan yang ada pada Rasulullah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberkati Halimatus Sa'diyah dan ahli keluarganya dan anak-anaknya. Bahkan haiwan juga mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebabkan jasad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berada di atas unta tersebut. Maka kepantasan perjalanan unta Halimatus Sa'diyah merupakan satu daripada tanda-tanda kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sidang jemaat yang dikasihi sekalian, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa agama Islam, agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berbahagialah, maka berkatilah, maka mendapat rahmat keredaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang siapa
Sebagaimana Halimah Sa'diyah yang mendapatkan atau menyusu menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa agama Islam. Maka tertentulah barang siapa yang mengambil agama Islam, agama yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, tentulah mereka akan mendapat keberkatan, rahmat, keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Dia Muhammad yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggikan agama Allah, untuk memenangkan agama Allah walaupun dibenci oleh orang musyrik. Sidang jemaah yang dikasihi sekalian, oleh itu mereka mengambil berpegang dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benarnya. Dan yang pertama, senantiasa mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir. Hanya sesungguhnya orang-orang yang mengamalkan rumah Allah ialah mereka yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Sekiranya kita telah mau menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara sunnah yang besar ialah salat fardu secara berjemaah, mengamalkan rumah Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak dikira beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat yang sebenar-benarnya. Maka mulai saat ini pada kita bertaubat, mari kita kembali Islam bersedar bahwa kita rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita sentiasa memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Nantikan kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, dan beriman kepada hari akhirat. Dan yang kedua, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Isra dan Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dibelah dadanya, dicuci dengan air Zam-Zam, diisi dengan iman, ilmu dan hikmah. Begitulah kita setiap hari perlu dibelah dadanya, bukan dengan pisau, tapi dengan ilmu, dengan majlis tazkirah, dengan majlis-majlis kuliah, supaya ilmu itu dapat membelah dalam dada kita, membersihkan, menyucikan hati kita, dan supaya kita dalam perjalanan untuk kembali kepada Allah, hati kita sentiasa bersih suci untuk kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiganya, pada sama-sama kita menyahut perjuangan yang telah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hendaklah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan kamu berjihad untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala dengan harta kamu, dengan diri kamu, dan demikian itu adalah baik bagi sekiranya kamu mengetahuinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونثق به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudaraku sidang Jumat yang
dikasihi sekalian. Sekali lagi saya berpesan kepada diri saya dan kepada sidang jemaat sekalian, mari sama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyakkan amal ibadah dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang mungkar supaya kita mendapat redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, mari kita bersama-sama mempertahankan kuasa memerintah negeri dan negara ini di bawah pemerintahan Melayu Islam. Ingatlah bahawa negara ini adalah sebuah negara milik bangsa Melayu Islam yang melaksanakan pemerintahan institusi beraja, yang menjaga kedaulatan Islam yang wajib dipertahankan. Untuk menegakkan kuasa ini, maka mari kita sama-sama bersatu dan jangan kita berpecah belah. Pastikan anak-anak kita mendaftar sebagai pengundi supaya dapat mengekalkan pemerintahan Melayu Islam. Sidang jemaah yang dikasihi sekalian, tidak lupa juga pada hari Jumaat yang mulia ini mari kita sama-sama memperbanyakkan selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina abdika wa rasulika sayyidina Muhammad al-mab'us rahmatan lil 'alamin. وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. وارزق اللهم التوفيق والهداية والعناية Sultan Pahang Kebakti yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung Maulana Sultan Abdullah Riyadudin Al-Mustafa Bidasyat Al-Marhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Wal-Ismui Wal-Ilahli Tengku Hasan Al-Ibrahim Alamsyah Ibni Sultan Abdullah Riyadudin Al-Mustafa Bidasyat Al-Qaimi Bi'amali Maliki Pahang Darul Ma'mud. اللهم ارزقنا قولا حكيما وعملا مستنيرا وثبتهما على الصراط المستقيم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام. اللهم ارزق بلدنا فهم خاصه وسائر بلاد المسلمين عامه السخاء والنماء والرخاء واحفظها بحفظك من كل مكروه يا رب العالمين. اللهم اصرف عن ولاية فهم وماليزيا وسائر بلاد المسلمين من الوباء وقنا شر الداء ونجنا من جميع انواع البلاء بلطفك يا لطيف انك على كل شيء قدير. عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم